selamat pagi. Salam Malaysia Madani buat anda semua penonton Apa Khabar Malaysia. Jadinya hari ini hari Isnin, diharapkan anda semua dah berehat secukupnya dan melepaskan semua lelahnya lah. Saya Nur Sadia Azmi bersama rakan setugas. Hai, Assalamualaikum. Saya Pasha. Seperti biasa bersiaran selama 1 jam dari Wisma Bernama. Hari ini rancangan kita agak padat. Kita ada 3 topik yang akan kita bawakan dalam rancangan kita pada hari ini bersama tetamu-tetamu yang telah pun kami jemput dengan khas. Yang pertama sekali kita akan bercakap mengenai hubungan ASEAN-India, satu forum yang akan diadakan. Keduanya kita akan bercakap berkenaan dengan kesihatan mental Salihah, dan juga di penghujung rancangan kita akan bersama seorang pereka fashion. Kita akan bercakap tentang hala tuju haute couture di Malaysia. Seperti biasa kita akan kongsikan dahulu sedikit petikan berita dari portal bernama.com. Apa dia, Salihah? Dan seperti biasa suka juga kita ingin berkongsi dengan anda petikan berita di portal bernama.com, dan pagi ini kita nak kongsi sesuatu yang menggembirakan. Berkenaan tentang atlet wushu Malaysia, iaitu Wong Sun telah meraih juara dunia 2023 dalam acara Changguan. Jadi kita nak ucapkan terima kasih dan juga tahniah. Terima kasih kerana memberikan prestasi yang terbaik buat negara Malaysia, dan juga tahniah atas pencapaian luar biasa ini juga. Dan di antara perinciannya adalah atlet wushu Wong Weng Sun berangkut juara acara Changguan lelaki pada kejohanan wushu dunia 2023 yang berlangsung di Texas, Amerika Syarikat pada hari Sabtu yang lalu, Pasha. Jadi atlet berusia 31 tahun itu dinobatkan sebagai juara dunia selepas memperoleh 9.826 mata untuk mengetepikan pencabarnya dari Indonesia, iaitu Seraf Narusiragar dengan mata 9.803 mata yang meraih perak dan juga gangsa, disambar oleh rakan senegara iaitu Clementine Suwe dengan mata 9.800 mata. Dan saya kira ini adalah pencapaian yang ditunggu-tunggu juga untuk atlet wushu kita, kerana telah orang kata apa memberikan prestasi yang baik juga sebelum ini, tetapi ini berbeza kerana meraih pingat emas. Jadi kejuaraan yang diraih atlet kelahiran Seremban Negeri Sembilan ini dikabarnya sekaligus mengubati juga orang kata kekecewaan yang sebelumnya ini, yang tadi saya katakan sebelum ini meraih pingat perak, tetapi kali ini meraih pingat emas. Jadi sekali lagi tahniah kita ucapkan kerana memberikan berita gembira ini kepada seluruh rakyat Malaysia, dan di atas dedikasi dan juga orang kata apa semangat gigih yang ditunjukkan. Jadi kita ucapkan sekali lagi tahniah kepada wira negara kita, Pasha. Itu dia satu kemenangan yang memberangsangkan. Diharapkan semoga maju jaya kepada atlet-atlet negara. Okey, seterusnya dalam keadaan negara kita sekarang ni dalam musim monsun. Jadi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga menggesa semua penduduk untuk lebih berjaga-jaga dan berwaspada, terutamanya sekali kepada penduduk yang berada di kawasan-kawasan berisiko banjir, dan untuk anda semua mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga langkah-langkah berjaga-jaga yang sewajarnya. Kita ada amaran hujan lebat yang berterusan dijangka akan berlaku sehingga hari ini ataupun hari esok, terutamanya di kawasan Terengganu dan juga di Kelantan. Jadi ini diumumkan menerusi hantaran di akaun Facebook beliau. Ahmad Zahid turut juga meminta supaya penduduk sentiasa mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Ini kalau disuruh ataupun penduduk disuruh untuk keluar dan berpindah, maka keluar dan berpindahlah. Jadi pastikan barang-barang yang berharga, dokumen-dokumen dan sebagainya telah pun disimpan dengan rapi dan dibawa bersama. Semalam juga Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca yang melibatkan seluruh Terengganu, manakala beberapa kawasan di Kelantan iaitu Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Machang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai. Ini bermula daripada 2 hari lepas. Kalau kita boleh lihat dalam gambar tu pun ada beberapa kawasan yang telah pun dinaiki air. Jadi selain itu, MET Malaysia juga memaklumkan hujan berterusan tahap waspada turut dijangka berlaku di beberapa kawasan selain daripada Kelantan dan Terengganu, juga di Kedah, di Perak, Pahang dan juga Sabah dalam tempoh masa yang sama. Dan antara kawasan yang terlibat
Di berlaku di Perak adalah di Hulu Perak dan Kuala Kangsar. Di Pahang adalah Jerantut, Maran, Kuantan, Pekan dan Rompin, dan juga di Sabah antara kawasan-kawasan yang akan terjejas adalah Ranau, Kota Belud, Telupit, Kinabatangan, Beluran, Sandakan dan juga Kudat. Jadi diharapkan semua penduduk di kawasan-kawasan tersebut mengambil langkah berjaga-jaga dan sentiasa waspada dan cakna dengan amaran-amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Okey, kita nak bercakap tentang banjir dan monsun dan sebagainya. Kita nak lihat juga ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya bersama teman penyampai dari Bilik Berita. Silakan. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama saya dari Bilik Berita. Sebuah kotak berisi bahan letupan dipercayai tercicir dari sebuah kenderaan yang dipandu oleh seorang lelaki pada Selasa lepas. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Ahmad Ridwan Muhammad Noor Elias Saleh berkata pihaknya menerima laporan pada 10.28 malam hari kejadian daripada lelaki berusia 28 tahun itu yang mengesyaki bahan letupan terbabit tercicir ketika dalam perjalanan untuk dihantar ke kuari di Puchong. Semasa pengadu dan rakannya berada di jalan sistem lingkaran Lebuh Raya Kajang, pengadu perasan terdapat kenderaan dari belakang memberi lampu isyarat yang mengatakan bonet kenderaan dinaiki mereka terbuka. Pengadu kemudian memberhentikan kenderaan dan menutup semula bonet itu tanpa mengesyaki ada barang yang tercicir kerana keadaan lalu lintas agak sibuk serta berbahaya. Pada 8.25 pagi, pengadu bersama rakannya sampai ke lokasi dan semasa menurunkan barang, pengadu mendapati sekotak bahan letupan jenis Kas Booster 400 GMS berkurangan dan memeriksa jalan yang dilalui tetapi tidak menjumpai kotak tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 286 Kanun Keseksaan kerana kelakuan cuai membabitkan bahan letupan dan orang awam yang mempunyai maklumat atau menjumpai bahan terbabit diminta tampil ke Balai Polis berhampiran atau menghubungi Pegawai Penyiasat Sarjan Zulfadli di talian 016 412 3834. Kementerian Kesihatan Malaysia melahirkan kebimbangan terhadap peningkatan penyakit hipertensi atau darah tinggi dan diabetes disebabkan kegagalan orang ramai untuk membuat saringan awal. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata saringan awal penting kerana kedua-duanya adalah penyakit kronik yang boleh mengakibatkan komplikasi kerosakan organ penting seperti buah pinggang, mata, jantung sekiranya tidak dirawat. Mengulas lanjut, Zaliha berkata 2,701 penduduk berusia 18 tahun ke atas telah disaring ketika program Madani Afiat dan ANMS di Selangor, Kedah, Terengganu, Johor, Perak dan Melaka. Menurut beliau, hasil saringan dilakukan pasukan pelatih semasa lawatan dari rumah ke rumah mengesan 978 individu menghidap hipertensi, manakala 681 lagi diabetes. Beliau berucap merasmikan program Madani Afiat dan Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat negeri Pulau Pinang di Sekolah Menengah Bukit Gambir, Georgetown semalam. Terdahulu, Pulau Pinang merupakan negeri ketujuh bagi pelaksanaan program Madani Afiat bertujuan memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai pentingnya penjagaan kesihatan. Seramai 105 kaki tangan kesihatan termasuk jururawat kesihatan pergigian terlibat dalam program ini yang akan menjalankan saringan kesihatan penduduk. Semua 31 bayi pramatang di Hospital Al-Shifa sudah dipindahkan hari ini dari fasiliti itu yang disifatkan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO sebagai zon kematian.
Perkara itu disahkan Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin yang memaklumkan pasukannya menjalankan pemindahan itu dengan penyelarasan bersama Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB termasuk WHO. Ketua Pengarah Hospital di Gaza, Muhammad Zakut, memberitahu kesemua 31 bayi pramatang di Hospital Al-Shifa sudah dipindahkan bersama 3 doktor dan 2 jururawat. Persiapan sedang dijalankan untuk mereka masuk ke Mesir. Hospital Al-Shifa menjadi pusat tumpuan bagi operasi Israel dengan tentera mendakwa Hamas menggunakannya sebagai pangkalan ketika mereka berusaha menghapuskan pejuang Hamas di sebalik serangan 7 Oktober lalu. Sejak itu, pihak berkuasa kesihatan Hamas berkata kempen ketenteraan Israel membunuh lebih 12,300 orang, kebanyakannya orang awam. Menurut WHO, pihaknya menghantar pasukan penilaian ke hospital itu dan menyifatkannya sebagai zon kematian dan melancarkan rancangan pemindahan segera pesakit, kaki tangan dan keluarga mereka yang masih tinggal. Kunjungan itu dibuat selepas ratusan orang melarikan diri dari hospital terbesar di Gaza itu berikutan kenyataan pengarah Al-Shifa sebagai arahan tentera Israel supaya ia dikosongkan, namun Israel menafikan perkara itu. Sekian dari Bilik Berita dari Sungai hingga ke Segara Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Terima kasih masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Okey Salihah, tadi awal rancangan kita dah beritahu penonton di luar sana antara pengisian program kita pada pagi ini. Yang pertama sekali adalah penganjuran Forum Inovasi Akar Umbi ASEAN India ataupun AIGIF dan ini akan diadakan pada bulan ini 28 hingga 30 November di Langkawi. Dan untuk kita bercakap lebih lanjut atau mendapatkan lebih lagi informasi berkenaan forum ini dan apakah antara matlamat yang ingin capai, objektif dan kebaikan program ini dilakukan. Bersama kami pada pagi ini adalah Dr. Syamila Muhammad Saleh, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Fasha, terima kasih pada Salihah kerana mengundang kami lah ke sini. Saya mewakili Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, seterusnya juga Yayasan Inovasi Malaysia. Okey, baik, kita teruskan. Pertama sekali kita nak cuba fahamkan maksud ASEAN India Grassroots Innovation Forum. Apa itu AIGIF itu sendiri? Okey, IGIF ya, kita panggil dia dalam short name dia, ASEAN India Grassroots Innovation Forum, ialah merupakan inisiatif tahunan kolaborasi antara ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation, KOSTI, atau Jawatankuasa Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN, dan juga the Government of India Department of Science and Technology, dan juga National Innovation Foundation yang ada di India. Jadi kita nampak bahawa ada kolaborasi antara ASEAN, 10 negara ASEAN dan juga kerajaan India. Okey Dr. Syamila, kalau kita adakan program lah, biasanya kita pasti ada hala tuju dan juga perkara yang ingin dicapai. Jadi untuk program kali ini, forum ini, apa objektif yang ingin dicapai, Doktor? Okey, kalau di Malaysia ni kita nampak bahawa inovasi akar umbi ataupun inovasi sosial kurang terserlah, tak seperti mungkin pendigitalan dan sebagainya. Sebenarnya semuanya ada termasuk dalam inovasi sosial dengan inovasi akar umbi. Dan juga inovasi akar umbi selalu orang mensasarkan kata kepada orang di luar bandar dan sebagainya, tapi sebenarnya ianya lebih daripada itu. Jadi IGIF kali keempat ini adalah untuk memupuk inovasi sosial di kalangan komuniti akar umbi sendiri. Sebenarnya kita tak sedar, macam sedar tak sedar, kita sendiri sebenarnya innovator. Contoh Pasha balik ke rumah, ada satu benda yang minat nak buat. Kadang-kadang tak cukup barang ke tak cukup apa, kita buat something. Jadi jadi juga. So itu pun adalah kreativiti dan inovasi. Sama juga. Jadi ia tak perlulah mengatakan bahawa kena ada rocket science ada dan sebagainya.
Jadi selain daripada itu, ia juga untuk memperkukuhkan pengurusan dalam ekosistem inovasi akar umbi. Ramai stakeholder sebenarnya dalam inovasi akar umbi, daripada bermulanya katakan produk itu keluar daripada rumah dia sehinggalah sampai kepada masyarakat tu, itu dah banyak ekosistem dia sendiri. Dan selain daripada itu juga, iGift juga akan mengadakan perkongsian pengalaman dan juga amalan terbaik untuk membudaya dan membangunkan inovasi akar umbi di kalangan negara ASEAN dan India. Juga untuk mempromosilah, sebahagian daripada apa yang saya buat hari ini adalah untuk mempromosi dan menghebahkan berkenaan dengan inovasi sosial akar umbi kepada semua masyarakat. Dan seterusnya menyediakan platform. Kerana bila ada rangkaian dan pemasaran di kalangan negara ASEAN dan India, maka produk-produk inovasi ini akan lebih terserlah. Okey doktor, pastinya bila kita adakan satu forum sebegini, ingin adakan penyertaan daripada seluruh rakyat Malaysia. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit apakah antara kepentingan ataupun significance mengadakan program ini dan kenapa ia penting untuk rakyat Malaysia itu sendiri? Macam saya cakapkan tadi, Pasha, inovasi akar umbi dan juga inovasi sosial ni kurang dapat perhatian lah. Jadi bila kita adakan begini dan dapat membawa satu program peringkat ASEAN ke negara kita, ia merupakan satu pengiktirafan dan juga untuk mempromosikan bahawa inovasi akar umbi dan inovasi sosial ni ada tempat dan ada ekosistem dia sendiri. Jadi masyarakat akan lebih terserlah bahawa di dalam inovasi akar umbi, inovasi sosial, ada sains, teknologi dan innovation dekat dalam tu. Mereka tak perasan kan kadang-kadang, tapi ada unsur-unsur sains, ada unsur-unsur teknologi di dalamnya. Pak Doktor, kiranya ini satu bentuk penghargaan jugalah supaya kita rakyat Malaysia dan negara Malaysia dipilih untuk tuan rumah tahun 2023. Tetapi sebelum ini di mana dia diadakan juga Doktor? Negara-negara mana? Kita ini kali keempat. Sebelum ini berada pada 2018. Dia start pada 2018, bermula 2018, bermula di Jakarta. Kemudian di Davao, Filipina, dan seterusnya selepas tahun lepas, sebab kita pandemik lama jadi kita berhenti dulu, dan selepas itu pada tahun lepas di Cambodia, di Phnom Penh. Di situlah Malaysia memulakan kempen nak dapat juga jadi host. Jadi alhamdulillah tahun ini kita dapat. Okey. Pastinya bila kita adakan satu forum ni, forum ni pun akan berlangsung selama 3 hari 28 hingga 30 November ini. Apakah antara aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung? Kalau difahamkan ada seminar, forum, exhibition, ada juga competition dan juga visitation. Mungkin salah satu persatu tu doktor boleh jelaskan. Okey, forum dan seminar inovasi, macam-macam topik yang akan tema yang menarik, dan kita membawa pun speaker kita. Kita punya penceramah ni kali ni dipelopori oleh wanita. Jadi daripada wakil daripada Malaysia pun orang-orang yang memang dah lama dah berada di dalam bagaimana mereka memfokuskan inovasi sosial. Jadi nantikanlah nama dia akan keluar ni. Kalau saya sebut pun okey je. Boleh sebutkan, kita nak tahu juga siapa antara ni. Kita akan ada Tan Sri Dr. Nurul Aino, merupakan dulu mantan ketua setiausaha di Kementerian Sains. Selepas itu beliau di kementerian lain, dan sekarang ni beliau juga merupakan, saya tak silap saya, adalah berkaitan dengan yayasan di Kolej Negeri Pahang. Jadi beliau memang memulakan sebenarnya idea inovasi sosial ni. Jadi kita mengambil beliau untuk menceritakan pengalaman bermulanya dia 2015, bagaimana dia mencetuskan bahawa inovasi sosial perlu untuk Malaysia. Itu seorang. Dan salah satu kemudian speaker kita juga adalah Datuk Prof Aileen. Datuk Prof Aileen ni juga beliau ni orang sains. Bagaimana dia banyak inovasi-inovasi berkaitan dengan marine. Kita kalau nak dapat sekarang ni, kalau kita makan pun seafood, nampak seafood bersih je, tak macam dulu kan. Itu sebenarnya dia dah diculturekan di dalam ekosistem yang bersih. Ini kepakaran dia. Yang ini boleh membantu masyarakat kita bahawa ada unsur-unsur sains sehingga sampai ke atas
table kita untuk kita makan. Jadi orang kata apa, senarai nama speaker yang terlibat ini juga bukan orang yang calang-calang lagi lah ya doktor ya. Okey, berbicara tentang forum ini sendiri juga, pastinya ada juga lah kita tahu ya kolaborasi berkenaan tentang beberapa buah negara yang lain selain daripada Malaysia. Jadi mungkin apa prosesnya dan mungkin yang dilakukan oleh Malaysia melibatkan banyak negara ni doktor, silakan. Okey, kalau sebelum ni kita biasanya kita akan buat cadangan di G2G meeting. Dia di setiap kali iGive berlaku, dia akan ada G2G meeting, government to government. Di situlah kita mencadangkan nama kita. Dan kemudian kita akan dapat undi lah daripada 10 negara lain, 9 negara lain termasuk India. Kalau banyak undinya, kita akan jadi host lah, tuan rumah. Tapi kalau kurang, kita kena cuba lagi tahun depan. Apa yang membuatkan Malaysia kali ini terpilih ataupun orang kata menerima undian yang paling tinggi lah untuk menjadi host iGive tahun ni? Saya rasa kerana Yayasan Inovasi Malaysia memang daripada dulu mandatnya adalah untuk inovasi akar umbi. Dan juga dalam masa yang sama kita ni ke depan lebih sikit daripada negara-negara lain dan kita akan ada dasar inovasi sosial, kita ada pelan hala tuju dan banyak inovasi-inovasi kita sebenarnya di kampung orang dah dapat pendapatan sehingga 20,000 sebulan. Kerana inovasi akar umbi saja. Bermula daripada begitu. Jadi kita meletakkan bahawa inovasi sosial, inovasi akar umbi ni dah lama bertapak kat Malaysia. Dah ramai orang yang orang kata diam-diam dia kaya-raya. Kat kampung dia kaya-raya dah kan. Jadi yang itu dan juga pembabitan saya dan juga Yayasan Inovasi Malaysia melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di bawah kepimpinan semualah datuk-datuk KSU yang dulu sampailah sekarang membuktikan bahawa kita ni memang ke depan jauh daripada orang lain. Jadi bila kita vote saja, ada negara-negara lain sebenarnya yang cuba pangkah lah. Tapi kita boleh tanya siapa? Tak boleh lah nak cuba pangkah kan, sebab kerana bila menarik kan, dia menarik juga keuangan masuk ke negara kita. Jadi itulah alhamdulillah lah proses itu berjalan dengan baik. Tapi yang penting Malaysia mendapat undian tertinggi pada tahun di Cambodia. Okey, baik doktor. Untuk kali ini pula bagaimana tentang perasmiannya ataupun siapa yang bakal merasmikannya ni? Kita mengharapkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi kita masih lagi menunggu keputusan lah daripada pejabat beliau. Walau bagaimanapun yang berhormat menteri kita Tuan Chang Leh Kang akan sentiasa bersama kita lah di sepanjang majlis itu, program itu berlangsung. Baik. Okay, kita nak tahu juga berapa ramai delegasi ataupun peserta-peserta akan disertai oleh semua peserta daripada seluruh negara-negara ASEAN dan juga India? Okey, kalau daripada target kita lah di setiap hari itu dalam 500-300 orang. Wow, okay. Yang ditaja adalah 172 orang. Jadi biasanya dia orang akan bawa lebih lagi 2-3 orang jadi dia akan lebih lah. Dan untuk peserta-peserta daripada Malaysia sendiri ataupun delegasi daripada Malaysia sendiri, berapa ramai yang akan expected untuk menyertai forum ni? Kita ada dalam semua seluruhnya kita target dalam 5,000 orang. Sebab ada event-event yang satellite. Contoh Techlimpik dan juga Minggu Sains Negara daripada MOSTI, di mana Techlimpik dia tak pergi ke Perlis tahun ini. Jadi kita nak bawa orang Perlis masuk ke Langkawi. Jadi semua ini adalah inisiatif kementerian sendirilah untuk membantu memeriahkan lagi iGive ini. Jadi itu juga di antara penyebabnya kenapa kita dilakukan di Langkawi juga doktor ya? Ya, ada satu lagi yang berbeza. Kalau dia bukan hanya forum, seminar, kita juga akan ada lawatan. Kita nak buktikan bahawa inovasi sosial ni dah berada di Langkawi dah. Jadi kita dah memupuk dah lama, dah dalam 2-3 tahun dah. Jadi ada 2 tempat lagi nanti kita akan pergi ke sana, bawa semua delegasi daripada ASEAN ni untuk
tengoklah memang kita dah buat dan dah berjaya daripada mulanya kalau saya nak cerita dia ada satu tempat nak makan ketam, Maggi ketam dan sebagainya. Nama dia tempat tu kita inovasi sepek kita panggil. Sepek tu menggunakan IoT lah, bagaimana dia nak membesarkan ketam dan dia ada latuk-latuk. Jadi kawasan dia tu daripada dia memulakan hanya beberapa kolam, sekarang ni dah buka restoran dah dekat situ. Jadi memang dilangkaui sendirilah. Ya, dilangkaui. Sila. Sila datang ke sana ya Pak Syah. Marilah kita Saleh. Marilah kita. Okey, kita nak bercakap tentang forum ni, pastinya dia ada end result dia pun ataupun matlamat yang ingin dicapai. Bagaimana iGive ni akan menyemarakkan lagi inovasi akar umbi terutamanya di Malaysia sendiri? Jadi apabila kita mengiktirafkan inovasi akar umbi, inovator-inovator ni akan teruja sebenarnya dan mereka nampak bahawa peluang mereka bukan hanya di negara sendiri. Ada 9 lagi negara termasuk India yang boleh bekerjasama dengan erat. Dan juga kita ni sebenarnya budaya kita tak lari daripada contoh Thailand, Filipina, ada sahaja contoh tenunan dan sebagainya. Mungkin teknik itu kita lebih advance atau dia lebih advance. Jadi ini merupakan satu platform yang sangat bagus untuk semua inovator. Jadi sebenarnya apa yang kita nak daripada Forum ASEAN India ni adalah satu perkongsian ataupun knowledge sharing lah daripada negara-negara. Macam doktor cakap, mungkin kita ada teknik yang lebih advance, mungkin mereka ada kepakaran yang lebih, dan dengan perkongsian ni dilakukan antara ASEAN boleh memajukan lagi kan inovasi di negara syariah. Ya, betul. Jadi orang kata apa, diharapkan juga forum ini berjalan dengan lancar kerana ia bukan saja melibatkan di Malaysia tapi panel-panel dan juga speaker dari luar negara, doktor. Jadi di hujung-hujung ni mungkin apalah harapan ataupun kata-kata doktor mewakili Yayasan Inovasi Malaysia kepada semua yang menonton kita di Apa Khabar Malaysia hari ini? Saya harapkan semua orang akan datanglah untuk melihat dia bagaimana kecanggihan, inovasi yang mungkin kita rasa macam biasa-biasa saja tapi digunakan oleh penduduk di seluruh negara ASEAN dan juga India. Jadi harapan saya ialah semoga iGive ini merupakan titik tolak juga untuk semua inovator-inovator akar umbi dan inovator inovasi sosial untuk bergerak lagi, lebih besar lagi dan mempunyai impian yang lebih besar. Jadi kita akan mengurangkan pembelian barang, kita akan lebih menjadi masyarakat negara pengeluar. Contohnya kita boleh menjana daripada kita nampak idea mereka dekat sini, idea kita boleh cantumkan, akan menjana pekerjaan dan sebagainya. Jadi ekonomi kita akan lebih bagus, social well-being kita akan lebih bagus, even environment kita daripada alam sekitar, bagaimana nak menjaga dan memelihara dan sebagainya. Itu dia. Okey. Dan orang kata apa juga kita harapkan Forum Inovasi Akar Umbi ASEAN India ini bukan sahaja berjalan lancar lah macam tadi kita harapkan ya, sebab tempatnya tu dah berada, venue itu di Langkawi, Masya. Jadi itu juga di antara orang kata petarikannya, tapi yang pastinya perkongsian dan juga maklumat di antara panel-panel yang negara yang terlibat itu yang sebenarnya lebih penting. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Dr. Sharmila Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Sila lawati website kita igive2023.in.my. Jumpa di LICC Langkawi. Okey, kita jumpa di Langkawi 28 hingga 30 November. Kita nak berhenti untuk berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hai, terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan untuk slot ini, saya kira sesuatu yang lebih bermanfaat dan cukup penting bakal kita kongsikan bersama dengan anda semua berkenaan tentang projek Umbrella menyokong penyakit mental. Dan saya kira ini sesuatu yang perlu diambil cakna dan juga teliti oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi di studio bersama dengan kita Dr. Jess Wong, pengarah urusan klinik Westwood. Selamat datang, kita ucapkan. Selamat pagi, Doktor. Hai, selamat pagi. Okey, kita nak bercakap tentang projek Umbrella itu sendiri. Mungkin kita boleh mulakan dengan sedikit pengenalan ringkas berkenaan dengan Dr. Jess sendiri. Okey, saya adalah pengurus Managing Director for Westwood Clinic. Sebenarnya kita adalah satu rangkaian klinik. So we have a chain clinic dan kita buat dalam perubatan dari segi mental health, kecantikan dan juga dalam inner health.
wellness. Okey, satu klinik yang orang kata menjaga kesihatan secara holistik lah sebenarnya. Okey, kita nak bercakap lebih lanjut sebenarnya mengenai projek Umbrella itu sendiri. Saya percaya ramai antara kita nak tahu dan lebih lanjut lagi apa itu projek Umbrella ataupun projek payung. Dr. Jaz boleh terangkan serba sedikit mengenai projek Umbrella. Okey, sebenarnya projek ini kan dia adalah main point dia adalah untuk meningkatkan waspada, memberi bimbingan yang lebih baik dan juga memudahkan akses kepada profesional untuk orang yang ada mental health problem. So CSR projek ini adalah untuk menolong society. Jadi doktor, ini adalah satu orang kata kira perkara yang penting di seluruh rakyat Malaysia tentang kesedaran dan juga kesihatan mental. Jadi bagaimana projek Umbrella ni doktor melihat dapat menyumbang kepada kesedaran untuk berkenaan tentang mental ini? Okey, kita buat aplikasi ni is a multi-layered and is a omni-channel aplikasi app. So app ni boleh cari di Apple Store dengan Android lah. So banyak ceramah, kita juga bekerja sama dengan organisasi lah untuk coverage lebih banyak. So projek Umbrella tu sendiri adalah satu app ataupun app ni dinamakan app tu nama dia lain sebenarnya? Projek Umbrella ni adalah sejenis campaign. Okay. So app tu kita panggil My Umbrella. My Umbrella. Okey, sebab kita dah baca-baca sikit tentang projek Umbrella ni juga, ada juga saya baca tentang Remind. Betul. Apa tu sebenarnya Remind? Sebenarnya Remind ni adalah app, nama asal dia Remind. But as we move forward, kita rasa kita nak buat sedikit Malaysia touch. That's why kita mungkin change nama tu kepada My Umbrella. Okey. Betul. Okey, so kalau aplikasi Remind ni doktor, bagaimana ianya berfungsi dan bagaimana kita nak gunakannya? Adakah mudah digunakan ataupun bagaimana? Just download saja daripada App Store. Itu saja, dia memang senang. Okey, jadi apa lagi yang terkandung dalam fungsi-fungsi Remind ini? Okey, dalam Remind app ni, apa yang bagi dia special adalah dia hanya menggunakan recording 90 saat menggunakan suara kamu. Dengan menggunakan suara tu, kita boleh tahu tentang kemurungan, stres, depresi dengan Alzheimer disease. Okey, jadi 90 saat rakaman suara itu apa yang perlu dilakukan oleh pengguna aplikasi tersebut? Dalam masa 90 saat tu apa yang perlu dicakapkan? Dia hanya bertutur secara biasa sahaja. Sebab dalam suara kita akan memungut beberapa benda. Okay, one of a few thing. For example, apabila kita sakit, kita ada flu, atau apabila kita lapar, kita ada suara di perut. Okay, so sama dengan aliran suara kita. Apabila kita ada setengah kemurungan, stres atau depresi kan, tone kita ada berlainan. So few things kita akan dapat memungut. 3 things: CCC, clarity, crispness, control; SES, speech rate, energy, dengan smoothness, liveliness, tone, bass, octave. So 6 plus 3 ini kita boleh tahu tentang differences dalam tone tu. Kita boleh ambil satu anagram library. Daripada library itu kita boleh tahu apa penyakit dia. I see. Dan ini tanpa pesakit itu ataupun tanpa pengguna itu berjumpa sendiri dengan seorang pakar. Kita sedang buat screening. So apabila kamu dapat tahu apa yang dipungut daripada suara tu, kita akan memudahkanlah akses kepada profesional untuk menolong dia. So all these thing is kita buat adalah untuk jaringan awal atau early intervention to help them to gain awareness sebelum benda tu lagi become aggravated. Jadi dengan lahirnya lah aplikasi ini doktor mungkin ada juga aplikasi-aplikasi yang lain. Pastinya Remind ini ada keunikan dan juga apa yang menarik tentang aplikasi ini. Jadi mungkin ada atau tidak doktor jalankan program-program pengenalan ataupun program-program kesedaran supaya orang tahu untuk nak mendownload aplikasi ini. Banyak ceramah, banyak media coverage, dan kita kerja dengan BNC, Business Networking Club, JCI, Media Belia Negara, Lions untuk buat banyak liputan. Okey, jadi di bawah projek Umbrella ni pastinya ada kerjasama dengan beberapa rakan kongsi. Mungkin Dr. Jaz boleh terangkan antara mereka yang terlibat sama dalam projek Umbrella ni. Organisasi yang tadi saya mention tadi, but at the same time kita juga bekerja dengan maktab, sekolah, UKM, UPM. Kita kerja dengan banyak sekolah untuk buat lebih banyak awareness. Jadi setakat ni pengguna, berapa ramai pengguna aplikasi ni yang telah pun download dan juga yang telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi
My Umbrella? Dah lebih 10,000 muat turun dah. Dan daripada lebih daripada 10,000 muat turun, sebenarnya ada 5,563 orang yang datang untuk membuat perubatan lanjut. So kita ada guna frequency treatment, kita ada compound medicine, undulation therapy, hypnotherapy untuk membantu orang yang ada masalah. Okey, bagi untuk kita memupuk ataupun memberitahu seluruh rakyat Malaysia bahawa betapa pentingnya kesihatan mental ini ya doktor ya. Mungkin adakah doktor sendiri mempunyai rakan strategik ataupun siapa saja partner lah yang terlibat dalam program ataupun kempen seperti ini doktor? The main partner untuk buat benda ni kan adalah Lions, sebab Lions adalah sejenis organisasi global. So from there kita guna penolongan daripada Lions Club. Okey. Okey, dari segi penggunaan aplikasi itu sendiri, mungkin doktor boleh jelaskan selepas kita dah download aplikasi itu, mungkin kena daftar dahulu. Adakah proses saringan bagaimana nak menggunakan aplikasi itu sendiri? Oh, dia memang 3 step senang saja. Download, letak nama of course dengan email. Kenapa kena letak email? Sebab report yang akan pergi ke kamu kan, kita nak bagi orang tahu banyak. So hanya email saja. So email, rakam suara, lepas tu dia akan bagi intervasi apa yang atau rujukan apa yang kamu sepatutnya buat next. Itu saja. So dia hanya 3 step saja. 3 langkah mudah. 3 langkah. 3 langkah. Okey. Selalunya lah bila kita bercakap berkenaan dengan penyakit mental ataupun kondisi-kondisi penyakit mental ni, ramai orang yang ada stigma ataupun ada tabu lah bila nak berjumpa dengan seorang pakar. Bagaimana aplikasi ini boleh membantu orang untuk mendapatkan rawatan ataupun untuk mendapatkan bantuan sekiranya mengalami simptom-simptom kemurungan dan sebagainya? Ini memang satu topik tabu, okey, dan dia juga adalah problem sosial geopolitik kita, sebab tak nak orang banyak tahu tentang kita stres atau problem. So apa yang kita boleh buat adalah kita memudahkan akses kepada app ni bagi mereka main. Setiap hari lepas mereka main, when waspada ditingkatkan. So mungkin satu hari nanti mereka rasa I feel that I have this problem. So I memang nak try to talk to some professional to see what I should do next. So itu yang kita boleh buat saja. So kita tak dapat paksa orang yang nak pergi untuk check atau problem dengan mental. Yelah, sebab kadang-kadang kita malu kan untuk berjumpa dengan pakar, ataupun mungkin kita tak nak bagi tahu orang. Jadi mungkin aplikasi ni membantu dari segi boleh dilakukan dalam privasi rumah sendiri dan tak ada siapa-siapa, dan boleh orang kata membantu sesiapa yang mengalami masalah ini untuk mendapatkan bantuan daripada pakar. Okey. Kita nak bercakap pasal app ni. Sebenarnya kita nak dapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai app ni sendiri. Saliha mungkin nak cuba untuk download kita aplikasi. Nak cuba download dia ya, tapi sebelum tu kita juga mungkin sementara lah kita nak download tu, ambil masa juga. Betul. Doktor mungkin nak kongsikan tentang apa mungkin pencapaian ataupun impak positif setelah doktor dah lancarkan aplikasi ini. Okey, sementara saya dah download. Kita download dulu. Kita download Kita cuba. Okey. Sekarang kita launch book app ini. Kita launch dalam e-book. E-book. So e-book ni dalam cara e-book dengan book physical. So buku ini kita just bagi kepada semua orang, let them all download saja. Itu saja. Okey, saya setengah nak cari app dia. Dia memang susah sikit nak cari, betul. Okey, macam mana kita nak cari? Jadi kita boleh tunjuk kepada penonton kita di luar sana yang berminat untuk muat turun app ni. Saya kena bagi kamu QR tu, kamu kena scan QR tu download. Okey, ada QR-nya. Okey, ada QR dia tak? Ada QR. QR dia. Pegawai saya. Kita dapatkan QR dia sekejap je lagi. Tapi tak apa, kita nak bercakap juga mungkin dalam menghasilkan app aplikasi ni ataupun menghasilkan program ni, pasti ada cabaran-cabaran dia. Bagaimana Dr. Jas sendiri mengatasi pelbagai cabaran untuk bila kita nak mempromosikan awareness berkenaan dengan kesihatan mental? Banyak keterangan dan dia kena tengok banyak buku-buku. Dan kita juga kena show dia banyak journal juga. So sebab benda ni most importantly saya rasa adalah premise to support report ni. That's why kita kerja dengan sekolah macam kita kerja sekolah dengan UCSI to get all these things. Okey. Dan orang kata apa, cabaran ini pastinya sesuatu yang berharga juga buat doktor dan juga tim doktor. Jadi
ini pasti memerlukan kerjasama team member ataupun berkumpulan. Bagaimana doktor melihat usaha ini dilakukan bersama-sama? Saya amat berbangga dengan grateful lah Yeah. yang mereka they trust dengan pimpinan saya, so mereka ikut saya jalan saja. Sana ada satu Okey, Kita dah jumpa dah. Kita dah jumpa dah QR code dia. Saya tengah download sekejap. Okey, macam mana? Saya kena masukkan nombor telefon dahulu. betul. Okey. Dan seterusnya Dia tak apa? sepatutnya bagi tu susah. okey. Tunggu. Kamu mesti suatu tekan dalam advertisement. Okey, so apa yang I kena... Skip advertisement. Okey, saya salah tekan. Sorry. Saya masuk dalam advertisement. Tengok. Okey, kita dah masuk dah. Okey, kita dah masuk. Hanya rakam saja. Tengok, start recording. Kalau masa recording, kamu tak tahu nak cakap apa-apa pun. Ya. Hanya perlu ikut je, baca saja. Habis, report dah keluar dah. Okey, jadi doktor, kalau kita nak berkongsi apps ini juga bersama dengan rakan-rakan ataupun dia ada scan code yang sendiri Ya, sebab at the moment kita buat scan code ni so that semua data yang masuk kita buat dia privacy. Yeah. Kita nak senang like you download dan kita merakam semua suara orang dan kita dapat apa yang mereka sedang fikir. That's why kita guna QR at the moment. But masuk dalam December then they just open up semua dah. Di mana boleh kita dapatkan scan code ini, itu penting. www.projectumbrella.global. Okey, ada laman sensawang Okey. yang anda boleh dapatkan scan code itu. Betul. Okey, tadi I dah scan dah QR code dia. Jadi dia akan keluar laman web yang sebegini rupa dia. Tak tahu abang boleh ambil close up sikit. So, ini adalah landing page. This is Remind Voice Recorder. Jadi tadi doktor dah terangkan melalui aplikasi ini anda akan merakam suara selama 90 saat. Telah pun disediakan sebenarnya reading script ini. Jadi inilah skrip yang akan dibacakan oleh pengguna. Yang anda akan rakam selama 90 saat dan daripada rakaman 90 saat itu aplikasi ini akan dapat tahulah melalui ciri-ciri yang doktor jelaskan tadi, intonation, Kita boleh tahu tentang stres, anxiety, kemurungan. Yang paling penting kita dapat through anagram penyelidikan kita dapat tangkap depression dengan Alzheimer disease. Oh, jadi kalau kita nak menilai betapa kalau kita punya tahap stres itu pun senang juga menggunakan apps ini, doktor. Ya, betul. Dan from there Okey. kita boleh bagi intervensi atau jaringan awal. And benda ni semua kan from app kepada intervention kan. All this is patent kita. So the whole Malaysia kita ada saja. I see. Jadi memang teknologi rakaman suara ni adalah It's a patent. telah pun dipatenkan. Ya, Okey. begitu mudah sekali orang kata apa, dapatkan langkahnya, dapatkan scan kodenya di laman sesawang, kemudian anda boleh download aplikasi ini dan terus boleh gunakan, dan pastinya ia menyokong kesihatan mental kita seluruh rakyat Malaysia. Jangan lupa downloadnya nanti kemudiannya. Okey, Betul, yang ni pastinya amat berguna bagi anda di luar sana yang mungkin malu-malu ataupun takut untuk berjumpa berdepan dengan seorang pakar. Boleh gunakan aplikasi ini dan seterusnya kalau didapati ada simptom-simptom kesihatan mental, bolehlah mendapatkan orang kata khidmat daripada pakar kesihatan mental. Baik, kita nak berterima kasih kepada Dr. Jess Wong, pengarah urusan klinik Westwood, sudi bersama kami dan juga berkongsi aplikasi yang pada saya amat membantu terutama sekali kepada seluruh rakyat Malaysia, Salihah. ya, dan selepas ini kita ada sesuatu yang lebih menarik berkaitan tentang fashion. Itu memang saya semangat dengan Pak Syah. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Terima kasih masih lagi setia bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Okey, di akhir-akhir rancangan kita pada hari ini, satu topik yang santai, topik kegemaran Salihah. Sebenarnya kita akan bercakap berkenaan dengan fashion ataupun haute couture, dan bersama kami adalah Keith Key, Pereka Fashion. Selamat datang ke Apa Khabar Malaysia pagi ini. Selamat pagi Pasha, selamat pagi Salihah. Khabar baik. Ya. Okey, untuk kita memulakan kita punya borak-borak santai pada pagi ini, mungkin ialah tak ramai yang tahu berkenaan dengan fashion. Bila orang bercakap tentang fashion ni, memang dia akan fikirkan baju yang cantik-cantik dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada 3 kategori utama dalam fashion tu sendiri. Ya, kan? Mungkin Keith boleh terangkan untuk penonton kita di luar sana. Sebenarnya ada 3 kategori. Keutamanya satu kategori adalah
hood couture. Kedua adalah ready to wear collection. Ketiga adalah mass market. Hood couture-nya adalah salah satu, bagi saya, dia adalah seni dalam pakaian. Dia mereka bentuknya biasanya banyak istimewa. Kainnya biasanya lebih mahal. Yang biasa untuk tempahan saja. Ready to wear ia adalah rekaan untuk segolongan sahaja. Untuk perayaan-perayaan macam Chinese New Year, Hari Raya dan Christmas, untuk segolongan sahaja. Mass market itu adalah untuk mampu milik. Semua orang pun mampu milik, tak kira umum, kaum atau status. Okey, jadi pakaian kita selalu pergi ke shopping mall, di butik-butik kedai-kedai itulah mass market pakaian. Untuk Keith sendiri adalah mereka dalam kategori mana? Hood couture. Hood couture dan ready to wear. Dua jenis. Jadi kalau kita pergi ke butik ataupun tempat Keith ni memang banyaklah baju-baju hood couture nanti. Ya, betul. Biasanya hood couture itu adalah sejenis saja, masterpiece saja. Dia akan tak ada kedua helai. Okey, kita nak cuba fahamkan proses mereka menghasilkan satu piece haute couture ni. Bagaimana sebagai seorang pereka sendiri ataupun Keith sendiri, bagaimana proses yang ataupun masa yang diambil oleh Keith untuk menghasilkan sesebuah atau sesuatu desain haute couture untuk seorang memakainya? Haute couture biasanya bagi saya pada mulanya I mesti berikut personal karakter dia. Lagi jamuan yang dia nak pergi. Jadi dari segi kainnya, complexion, size ke, warna, semua apa mengikut dia keperluan dia. Jadi biasanya satu baju kena buat dalam 2 bulan ke atas. Okey, lama juga untuk menghasilkan baju agak lama betul. Jadi haute couture ni lebih kepada fashion kepribadian, maksudnya dia lebih kepada personality seseorang itu, ya Keith. Jadi bagaimana mungkin kita melihat haute couture di Malaysia ini, sambutannya ataupun bagaimana? Pendapat saya, haute couture di Malaysia terdapat sambutan yang semakin meningkat. Sebab banyak orang terdapat banyak jamuan-jamuan yang besar. Lagipun semua orang nak pakai cantik-cantik yang attend kan. Lagipun bagi sekarang social media banyak banyak influence. Boleh dapat banyak jenis reka bentuk baju. Jadi ramai orang sudah boleh dapat accept rekaan-rekaan yang terbaru. Tapi selalunya kan bila kita bercakap tentang haute couture ni, pandangan persepsi masyarakat adalah okey, haute couture ni adalah satu pakaian yang pertama sekali mahal, yang kedua sekali cuma model-model yang tinggi lampai langsing sahaja boleh pakai. Kalau saya tak ke acara-acara seperti dinner ataupun award show, buat apa saya nak pakai haute couture ni? Jadi macam mana pandangan Keith sendiri? Tak semestinya pergi jamuan-jamuan besar. Kadang-kadang haute couture ini boleh banyak simple. You boleh pakai pada hari raya you, atau sesiapa best friend wedding you boleh pakai untuk attend. Jadi lagipun macam Pasha cakap, banyak orang hanya model saja yang pakai. Tapi biasanya golongan saya biasanya banyak customer yang tempat untuk haute couture. Jadi maksudnya baju tu sebenarnya boleh disesuaikan untuk mengikut customers yang menempah baju daripada Keith sendiri. Jadi tadi kita ada cakap untuk hari raya pun boleh, jadi saya tempah dengan Keith raya. Boleh. Dia dah siap-siap plan dah baju dia untuk hari raya. Orang kata apa, cop Keith untuk tempahan hari raya saya. Jadi kita cakap tentang fashion seseorang tu juga. Mungkin personality yang berbeza akan ada design yang berbeza. Adakah warna kulit itu memainkan peranan juga Keith ataupun bagaimana? Ya, memang. Sebab bagi orang Cina, kita kulit kita lebih berkuning. Jadi warna
kuning kita jarang nak pakai. Bagi Melayu atau Indian, warna terang lebih sesuai. Okey. Ya. Okey, untuk Keith sendiri sebenarnya Keith Couture tu sendiri akan menyambut 22 tahun ulang tahun ke-22 Keith Couture. Jadi sepanjang kerjaya Keith sendiri, mungkin boleh ceritakan antara pengalaman yang tak dapat dilupakan ataupun pencapaian yang paling tinggi Keith pernah dapat. Terdapat banyak pencapaian yang saya amat banggakan. Terutamanya adalah walaupun selepas bisnes saya masih berwujud walaupun selepas COVID, saya banyak bersyukur. Yang itulah tahap sampai sekarang pencapaian saya paling saya amatkan lah. Okay. Salah satu adalah dapat desain baju pengantin untuk supermodel Amber Chia. Yang harga bernilai Malaysia ringgit 380,000. Okey. Ya, iaitu saya amat membanggakan pencapaian saya lah. Ya, okey. Jadi orang kata dah selama ini bekerja keras, dah ulang tahun ke-22 katanya. Jadi mungkin apa lagi yang Keith nak usahakan di masa hadapan? Jadi bagaimana? Pada masa hadapan, saya nampak di mass ready to wear dan mass production. Sebab dalam 22 tahun ini kan saya konsentrate saja untuk haute couture. Dan masa depan Keith saya cuba nak masuk ready to wear dan mass market. Jadi lebih ramailah orang di sana mungkin yang selama ni cuma tengok saja rekaan-rekaan haute couture daripada Keith Key, mungkin di masa depan ni akan dapat membeli ataupun dapat memakai berasalah pakaian busana daripada Keith Key itu sendiri. Jadi untuk pakaian ready to wear ataupun prêt-à-porter kan orang panggil, adakah Keith akan menghasilkan mengikut musim ataupun Keith akan menghasilkan mengikut perayaan contohnya? Buat masa sekarang untuk perayaan saja, capsule collection. Sebab nak test water dulu. Okey. Betul. Okey. Test water, test pasaran. Salihah boleh test water. pasaran. Mungkin hari raya yang akan datang ni kita beli prêt-à-porter dulu. Ya, boleh. Okey. Dan orang kata apa? Last soalan di hujung-hujung ini, berapa apa jenis busana yang akan diperagakan pada nanti? Dalam ada terdapat keseluruhan 50 helai baju. Yang saya dikategorikan 3 jenis. First adalah ready to wear collection. Second adalah evening dress and haute couture. Ketiga. Yang ready to wear adalah baju yang saya parade dengan Canon. Jadi haute couture adalah collaboration dengan Aurora Pants dan evening dress adalah collaboration dengan Pokong Jewelry. Itu dia. Itu antara kerjasama antara Keith dan juga jenama-jenama yang disebutkan tadi. Okey. Keith, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kita pada pagi ini berkongsi sebuah sedikit perjalanan kerjaya Keith Key dan juga haute couture Keith Couture yang telah pun menyambut 22 tahun. Tahniah. Thank you. Dan orang kata apa, 22 tahun tu bukan satu jangka masa yang pendek, tapi lama dalam mengusahakan sesuatu berkaitan dengan fashion ini. Jadi kita terima kasih sekali lagi kepada Keith Key dan semoga acara yang dijalankan nanti berjalan dengan lancar. Mungkin Pasha dengan Salihah pun akan turut serta mungkin. Manalah tahu dapat juga merasa memakai haute couture daripada Keith Key. Baik, di hujung rancangan ini kita nak ucapkan terima kasih dan terima kasih kepada anda semua. Diharapkan pengisian kita pada hari ini membawa manfaat kepada anda semua di luar sana. Ya, dan seperti biasa walaupun kita dah tutup tirai Pekabaran Malaysia, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Bernama TV. Saya Nur Salihah Azmi, sehingga berjumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum, bye. Terus bangkit yakin